Okay, good morning class. Hari ini kita akan masuk 2.1 kita nutrient dalam ekosistem kelas. Masih ramai tak hantar kerja saya ya. Cuba explore bagaimana hantar dalam Google Classroom. Jangan cakap susah, tak erti, payah. Jangan. Belajar, you ada masa untuk mengkaji ni. Jangan bila buka sekolah baru cakap, cikgu saya tak tahu, nota tak ada. Saya akan hentam you lah. Sebab bagi masa cukup ya. Okey. Ekosistem yang seimbang dapat menyediakan makanan, air, oksigen dan karbon dioksida mencukupi untuk memastikan kesinambungan hidup mereka. Apa maksudnya? Kalau kita mempunyai alam sekitar yang seimbang, kita akan dapat makanan, oksigen, karbon dioksida yang cukup supaya kita boleh terus hidup. Jadi bagaimana nak pastikan ekosistem itu seimbang? Kita mempunyai 3 kita. Kita cycle. Kita oksigen, kita karbon, kita air. Kelas. Okay, next. Di mana biasa kita oksigen dan kita karbon, dia saling melengkapi. Okay, dengar baik-baik ya kat sini ya. Okay, oksigen akan diguna di mana? Pertama, dia akan digunakan oleh haiwan. Sebab haiwan termasuk kita perlu bernafas. Jadi kita guna oksigen. Yang kedua, tumbuhan pun perlu bernafas. Jadi akan diguna oleh tumbuhan. Yang ketiga kat sini. Bila bangkai ada tumbuhan atau apa-apa yang mati, dia perlu direpukkan. Kalau nak menjalankan proses pereputan, dia perlu oksigen. Jadi tengok ada 3 tempat memerlukan oksigen. 1, respirasi oleh haiwan. 2, respirasi oleh tumbuhan dan pereputan. Perebutan tak kisah dia reput apa, asalkan dia mereput, dia mesti menggunakan oksigen. Dan siapa akan menjalankan perebutan iaitu bakteria dan kulat. Okey, 3 tempat menggunakan oksigen. Jadi apa proses yang akan membebaskan oksigen? Satu saja proses you ingat, iaitu fotosintesis. Tumbuhan menjalankan fotosintesis dan bebas oksigen. Oksigen. Satu saja bebas oksigen dan pada waktu yang sama, satu saja proses di mana tumbuhan akan menyerap karbon dioksida. Okay, so nampak tumbuhan menyerap karbon dioksida, bebas oksigen. Oksigen akan diguna ke 3 tempat ni yang tadi saya cakap tu, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, perebutan. Dan apabila mereka telah menjalankan respirasi dan perebutan, ketiga-tiga proses akan bebas karbon dioksida pula. So karbon dioksida diserap tumbuhan, tumbuhan bebas oksigen, kitaran akan berulang. So cycle ini adalah termasuk 2 jenis cycle kat sini ya, karbon dan oksigen. Okey, kita tengok pula kita air. Ini kita air ya. Kelas, nota tu tak payah lukis tulis dengan perkataan saja, tapi pastikan anak panah semua tunjuk tempat yang betul ya. Okey, contoh kat sini kita air, tanah akan mempunyai air diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan akan dimakan oleh haiwan. Haiwan atau tumbuhan akan menjalankan respirasi, transpirasi atau perpuluhan di mana akan membebaskan wap air balik ke atmosfera. Okey, ini satu cycle. Kalau kat sini, kalau dari tanah air tersejat akan masuk ke atmosfera. Tapi bila sampai atmosfera, dia akan jadi berat, akan turun sebagai hujan, masuk ke dalam laut, kolam, sungai. Kalau di sini mungkin diminum oleh haiwan, haiwan kat sini masuk balik melalui proses respirasi perpuluhan, pulang balik wap air ke atmosfera. Kalau laut, kolam, sungai, dia mungkin berlaku sejatan dan akan terus menjadi wap air masuk ke atmosfera. Jadi semua ni dia mungkin akan turun hujan, sebagai hujan masuk ke laut, kolam, sungai ataupun masuk ke tanah. Tanah akan ulang semula cycle ni. Okey, nampak? Okey, yang ni. Masalah gangguan aktiviti manusia dan cara-cara penyelesaian masalah. 3 gangguan saja. Penebangan hutan tak terkawal, pembakaran bahan api fosil, penggunaan sumber air yang berlebihan. Kita fokus 3 saja. Jadi apa masalah gangguan ni? Kalau menebang pokok secara tidak terkawal, akan mengurangkan kadar fotosintesis. Kalau fotosintesis berkurang,
karbon dioksida kurang diserap. Jadi karbon dioksida akan terapung, terbebas dalam atmosfera, menyebabkan suhu bumi meningkat menjadi semakin panas. Jadi kalau berlaku macam ni, kita karbon dan oksigen akan terganggu. Apa cara boleh menyelesaikan masalah ni? Kita boleh mengawal penebangan hutan, menggalakkan menanam semula, menyediakan hutan simpanan, mengenakan tindakan undang-undang yang lebih berat lah supaya mereka tak menebang pokok secara tidak terkawal. Kedua, pembakaran bahan api fosil kelas. Bahan api fosil merujuk kepada petroleum, gas asli dan arang, di mana kita dapat dari tanah secara semula jadi. Jadi bila kita bakarkan benda ni, dia memerlukan oksigen. Jadi semakin banyak melakukan pembakaran, oksigen akan dikurangkan manakala karbon dioksida akan meningkat. So ingat kalau bila karbon dioksida semakin banyak di atmosfera, akan berlaku suhu bumi meningkat, iaitu kita namakan kesan rumah hijau dan seterusnya menyebabkan pemanasan global. Bagaimana kita nak menyelesaikannya? Menggunakan sumber boleh baharu, contoh tenaga solar, gantikan pembakaran. Penggunaan air yang berlebihan, mengurangkan sumber air, mengancam nyawa semua hidupan kalau air sudah kurang. Manusia tak boleh tak minum air secara selama 3 hari tau. Kalau tak minum air mati. Jadi melalui sini kita hidup, kita air akan terganggu. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni? Kita perlu menggunakan sumber air secara jimat dan efisien. Dan kita menggalakkan mengita semula air. Kelas. Hari ni hanya nota saja. Saya bagi masa sikit untuk you kerja balik nota sebelum tu. Jadi jangan cakap saya tak tunggu laju sangat apa-apa tu lah. Ya, letih saya nak dengar. Pergi salin balik dari bab 1 ya. So kelas, yang ni hantar kat sini ya. Google Form, masuk ke Google Classroom kamu. Masuk Google Classroom kamu di mana 4 kelas saya suruh masuk 4 kelas. Okey, nama 4 kelas lah. Tapi orang tak tahu ada sampai 4 kelas tak. Ada orang sampai sekarang pun tak erti nak masuk kelas. Cuba mengkaji ya. Bila you masuk ke sini, you nampak saya suruh tulis macam ni. PTPL 24 iaitu 25 esok. Okey, 25. Dengar video, salin nota, snap gambar hantar ke sini. Bila you tekan masuk, you akan nampak kena you kena isi nama dan kelas dan attach gambar yang kamu settle tadi. Kelas, everything is senang je. Cuba kaji sikit. Okey? Boleh? I see you next week.